Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zawaz Yusof. Kita rentasi kehangatan dunia politik Malaysia untuk edisi 1019 antara paparan utama malam ini. PAS diibaratkan tikus jatuh ke beras. Budaya lantikan elit politik kerajaan keluarga 69 lebih dahsyat. Tolonglah, harga makanan naik bukan cerita dongeng. Salam bahagia. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat bahawa Kelantan tidak akan diberikan royalti minyak. Katanya kedudukan telaga minyak adalah di luar pesisir pantai Kelantan. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob berkata Kelantan memohon penjelasan lanjut daripada Kerajaan Persekutuan berhubung kenyataan Menteri Keuangan yang bertarikh 24 November itu. Untuk rekod, Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Keuangan Negara yang bersidang pada 7 Jun 2018 memutuskan kerajaan akan memansuhkan program Wang Ihsan dan memutuskan bayaran tunai petroleum disalurkan terus kepada kerajaan negeri. Bayaran tunai dan hasil pengeluaran bagi Kelantan telah diperakui Kerajaan Persekutuan dalam persidangan Dewan Rakyat pada 30 Oktober 2019 dan 28 Julai 2020 oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Katanya dalam satu kenyataan, itulah keputusan Kerajaan Pakatan Harapan yang menunaikan perjanjian 1975 antara Kerajaan Negeri dan Petronas walaupun Kelantan dan Terengganu diperintah oleh PAS yang menjadi pembangkang ketika itu. Kerajaan Kelantan buat pertama kali telah menerima bayaran wang royalti yang berjumlah 400 juta ringgit secara langsung ke akaun Kerajaan Negeri berbanding wang ihsan yang diberikan kepada akaun Jabatan Pembangunan Persekutuan di Kelantan dan Majlis Agama Islam Kelantan MAIK oleh Kerajaan Barisan Nasional. Mengulas mengenainya, pelopor pejuang tuntutan royalti minyak Kelantan atau Gerakan R, Datuk Husam Musa berkata NGO R sepatutnya terlebih dahulu mendesak menteri-menteri PAS memainkan peranan mereka dengan bersungguh-sungguh ketika Allah memberi mereka peluang keemasan sekarang. Tuntutan royalti petroleum di era PAS menjadi sebahagian kerajaan pusat boleh dijayakan melalui kuasa tawar-menawar antara Menteri Kabinet PAS dan Petronas serta Perdana Menteri. Malangnya hal ini tidak berlaku, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Pada masa sama, beliau menggesa agar Kerajaan Kelantan bersikap telus dan berterus terang dengan rakyat Kelantan tentang penggunaan wang ihsan petroleum yang telah diterima. Sehingga kini rakyat jelata tidak mendapat apa-apa maklumat bagaimana wang beratus-ratus juta itu telah dibelanjakan. Lebih menyedihkan bila adanya perbelanjaan membeli kereta mewah untuk anggota kerajaan ketika rakyat ternanti-nanti untuk melihat limpahan manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat biasa dan hasil khazanah bumi itu bidasnya. Menurut beliau, NGOR wajar mendesak kerajaan negeri mendedahkan kepada rakyat semua perbelanjaan daripada wang ihsan itu. Kerajaan Kelantan juga mesti berani melantik juraaudit luar untuk memeriksa akaun wang yang berkenaan dan kemudian membentangkannya kepada rakyat negeri Kelantan jika ia mengamalkan ketelusan dan jujur dengan rakyat, ujar Husam. Pada masa yang sama, kata pemimpin amanah Kelantan itu, Kerajaan Kelantan perlu mengambil kesempatan daripada kedudukan yang ada untuk mengemaskan lagi tuntutan royalti berkenaan. Ini termasuk berunding dengan Kerajaan PAS Terengganu untuk menentukan sempadan laut antara Kelantan dan Terengganu dan kemudian menggazetkannya. Kedudukan sempadan laut ini nanti amat perlu untuk menentukan kejayaan sebahagian tuntutan negeri Kelantan, tegasnya. Beliau juga mengingatkan bahawa perjuangan tuntutan royalti turut dijayakan oleh banyak pihak, iaitu sebahagian rakyat sendiri, termasuk pemilik bot yang telah meminjamkan bot mereka untuk meninjau pelantar minyak yang ada di perairan Kelantan dan pasukan media yang turut menyertainya. Husam berpandangan kejayaan mendapatkan ratusan juta wang petroleum sekalipun atas nama wang ihsan harus disyukuri dengan meraihkan mereka dan memberikan tanda peringatan sebagai satu
cara penghargaan. Sebaliknya, kerajaan negeri telah bersikap seperti tikus jatuh ke beras, sindir Husam. Apa tindakan berani pimpinan PAS sekarang ini? Takkan sekadar terkejut bahawa Telaga Minyak Petronas sudah bertukar status keluar dari pesisir Kelantan? Adakah telaga minyak sudah beredar atau sempadan Kelantan sudah berubah? Pelik bin ajaib. Kejadian aneh ini hanya berlaku ketika negara di bawah pentadbiran Keluarga Malaysia 69 tebuk atap 2.0 menerusi langkah Sheraton sebagai pemula yang Presiden PAS Datuk Seri Abdul Adi Awang kata demokratik. Budaya lantik-melantik sesama kelompok elit politik harus segera dinoktahkan oleh kerajaan Keluarga 69 di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilihat terlalu biadab dan memperbodohkan rakyat. Sesungguhnya pelantikan Datuk Seri Jamil Khair Baharom sebagai penasihat agama kepada Perdana Menteri amat mengecewakan rakyat jelata yang sedang menderita demi kelangsungan hidup. Dalam mendepani dan memerhati perkembangan politik yang sedang berlaku, rakyat melahirkan rasa kecewa dan kesukaran untuk menerima secara objektif dan penuh rasional terhadap pelantikan Datuk Seri Jamil Khair Baharom sebagai penasihat agama kepada Perdana Menteri seperti mana yang sedang tular di kebanyakan media arus perdana kebelakangan ini. Ini satu perkara yang amat menjengkelkan ketika rakyat sedang menghadapi keperitan kenaikan harga barangan, khususnya rakyat bawahan dan marhain, serta pertengahan dan jumlah hutang negara yang terus meningkat. Pelantikan di kalangan elit politik yang tidak jelas hala tujunya telah pun dilaksanakan. Perlu diingatkan bahawa isu pelantikan ini bukanlah semata-mata kerana kontroversi Jamil Khair dengan isu penggunaan wang Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPIM suatu ketika dahulu, tetapi apa sahaja pelantikan baharu atau keputusan kerajaan yang membabitkan perbelanjaan takbir urus sekiranya berdasarkan feasibility study tidak memberi sebarang impak yang menyeluruh terhadap pembangunan kebajikan sosioekonomi rakyat dan negara, malah ia tidak wajar sama sekali dilaksanakan. Jom channel ulang sekali lagi, tidak wajar sama sekali dilaksanakan dengan penuh hormat. Kepada Ismail Sabri, segala perbelanjaan kerajaan berkaitan lantikan baharu atau dasar dan polisi yang tidak menepati kriteria kajian keboleh laksanaan yang natijahnya kelak mengakibatkan pembaziran secara berterusan tetapi enggan diakui haruslah ditamatkan segera dengan rasa penuh keinsafan dan kebertanggungjawaban sebagai seorang Perdana Menteri. Tindakan kerajaan BN melantik Major General Besar Datuk Seri Jamil Khair Baharom sebagai penasihat agama kepada Perdana Menteri di tengah-tengah kejatuhan ekonomi negara amat menjengkelkan rakyat. Naik meluat kita dibuatnya lepas seorang lantikan penasihat dilakukan oleh Ismail Sabri tanpa menghiraukan kantung negara yang sedang nazak. Persoalannya, tidak cukup lakikah tenaga menteri dan timbalan menteri untuk menjalankan tugasan mereka bersama para pegawai yang memakan belanja ratusan juta ringgit sebulan, atau mereka semua sebenarnya tidak berkaliber? Kabinet bersaiz XXXL yang menelan duit rakyat digunakan untuk apa? Untuk habuan sokongan atau untuk memastikan kuasa terus dipegang oleh UMNO dengan menghulurkan jawatan menteri dan penasihat itu dan ini? Kebodohan dan kegilaan apakah ini? Rentetan isu ini, Angkatan Muda Keadilan AMK mempersoalkan adakah Menteri Agama dari PAS tidak berfungsi sehingga Datuk Seri Jamil Khair Baharom dilantik sebagai penasihat agama kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketuanya, Ahmad Nasir, tidak menolak pelantikan ini memberi isyarat bahawa UMNO akan mengenepikan PAS dan hanya mempergunakan parti itu bagi mencukupkan sokongan terhadap Ismail Sabri. Adakah pelantikan pemimpin UMNO selaku penasihat agama sebagai bukti bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama YB Idris Ahmad dan PAS tidak berfungsi sebagai seorang menteri? Soalnya, ini sekaligus katanya melantik penasihat agama yang baharu sebagai bukti kegagalan Duta Khas ke Timur Tengah dalam menjalankan tanggungjawab sepanjang menjawat jawatan berkenaan sejak 2 April 2020. Selain sebagai habuan kepada pemimpin UMNO, pelantikan ini juga manifestasi kepada usaha UMNO memperkukuhkan kedudukan dan mengenepikan PAS bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Rakyat tidak akan pernah lupa ketirisan yang berlaku ketika Jamil Khair Baharom menjawat Menteri Agama, antaranya salah guna dana Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM untuk membeli golf simulator
membazir wang rakyat, menganjurkan kursus perkahwinan di Paris dan kegagalan beliau menguruskan tabung haji. Amat mendukacitakan. Demi kelangsungan hidup UMNO, Ismail Sabri memberi nyawa kepada bekas menteri yang gagal sebagai penasihat itu, katanya. Beliau yang juga ahli Parlimen Johor Bahru melihat pelantikan ini tidak ada keperluan, melainkan hanya satu pembaziran dari Kerajaan Barisan Nasional hari ini. Tegasnya lagi, Perdana Menteri sepatutnya fokus kepada masalah kenaikan harga barang, keperluan asas yang membebankan rakyat ketika rakyat cuba bangkit selepas krisis pandemik dan krisis ekonomi yang melanda negara sejak 20 bulan lalu. Sejak Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, isu kenaikan harga barang semakin meruncing dan ianya menjadi semakin teruk selepas pilihan raya negeri Melaka yang mana terdapat banyak laporan kenaikan harga bahan mentah dan keperluan asas. Perkara ini ternyata membebankan rakyat dan kegagalan dalam mengawal kenaikan harga barang selain alasan-alasan dangkal. Punca kenaikan membuktikan Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah mempedulikan keluarga Malaysia yang terbeban. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melantik Ketua UMNO Kedah Jamil Khair Baharom sebagai penasihat agama. Pelik, tapi itulah satu kebenaran. Itulah keajaiban yang ada dalam kerajaan keluarga Malaysia yang dilaungkan UMNO selama ini. Bukan sekadar menunggang agama, bangsa dan negara turut ditunggang semahunya. Wang rakyat digunakan sesuka hati untuk memastikan elit politik diberikan habuan dan ganjaran makan gaji buta, makan duit rakyat kononnya secara halal. Tetapi sedarkah kalian, ianya tanpa redha rakyat? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP menafikan harga sayur naik hingga 200% sebagaimana dakwaan yang tular. Namun selepas penafian tersebut, semakin banyak hantaran di media sosial yang menyatakan sebaliknya. Malah satu klip video pula muncul. Dalam klip video tersebut, seorang lelaki menyatakan bahawa harga kacang bendi dijual oleh pekebun cuma RM4 sekilogram. Tetapi harga runcit dikatakan RM12 sekilogram, iaitu 3 kali ganda atau 300%. Bendi ni tuan-tuan, apa yang saya dapat tahu, saya sendiri tanya kepada pekebun kat sini, harga yang dijual 1 kilo bendi ni, harga dia, sekejap saya dapat tadi, saya dah rekod, hilang pula. Harga dia 4 kilo. 4 kilo, minta maaf, RM4, RM4 untuk 1 kilo. Tetapi tuan-tuan boleh tengok, saya dapat laporan mengatakan harga dia cecah sampai RM12 sehingga ke RM17, tuan-tuan dan puan-puan. Walhal pekebun jual ni hanya RM4 sekilo saja, tuan-tuan. Manakala harga timun pula hanya RM1. Tetapi harga runcit sebanyak RM4, iaitu 4 kali ganda atau 400%. Menurut lelaki berkenaan, barangan pertanian boleh didapati dengan mudah, tetapi peruncit telah mengambil kesempatan menaikkan harga barangan. Sementara itu, dalam satu hantaran di laman rasmi KPDN HAP, WPKL bertajuk Pemeriksaan Barang Asas, Harga Sayur dan Harga Ayam serta Minyak Masak antara lain menyebut bahawa hasil pemeriksaan mendapati faktor harga kos meningkat dan kekurangan bekalan sayur yang diterima mempengaruhi kenaikan harga sayur-sayuran. Jelas, kenyataan KPDN HAP itu bercanggah dengan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Sayuran berlambak tetapi harga mencanak naik. Justru persoalannya di sini, di mana masalahnya? Dalam satu hantaran lain, KPDN HAP pula menyebut jangan hanya rancak sahaja di media sosial jika tiada bukti yang lengkap. Hantaran ini seolah-olah menyalahkan rakyat yang mengadu menerusi media sosial. Mengulas mengenai hantaran tersebut, Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan tegas berkata, angkuh dan sombong, pihak kementerian harus jakna turun padang dan bertindak secara efisien apabila aduan telah tular di media sosial, bukan hanya tunggu bila ada aduan rasmi. Beberapa akhbar juga turut melaporkan bahawa peniaga mendakwa kenaikan harga barangan keperluan turut membabitkan tepung gandum, gula, beras, roti, minyak masak, bawang merah, bawang besar, ikan dan juga daging. Justru bukti apa lagi yang kementerian itu mahu? Dalam pada itu, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil mencabar supaya menteri berkenaan meletakkan jawatannya kerana gagal mengawal kenaikan harga barang. Menteri Kabinet HAP iaitu Datuk Alexander Natalinggi, sementara timbalannya Datuk Rasul Wahid
Beliau memetik kenyataan Ketua Perangkawan Malaysia yang mengumumkan bahawa indeks harga pengguna atau CPI bagi Oktober meningkat 2.9% tahun ke tahun, menunjukkan harga barang semakin meningkat. Berdasarkan laporan media termasuk media sosial, rakyat sangat terkesan dengan peningkatan harga barang berlaku secara mendadak. Sama ada harga sayur, roti, ayam, alat gantian kenderaan, bahan binaan, ais dan pelbagai barangan lain. Malah pengumuman terbaru bahawa kos menunaikan haji juga bakal meningkat amat mengecewakan. Sehingga kini kita cuma mendengar alasan demi alasan dan melihat tindak balas lembab menteri dan kerajaan. Ujar Fahmi. Menurut beliau, Menteri Kabinet HDP tidak prihatin terhadap kesusahan rakyat yang tertekan akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Malah ramai yang memilih mengeluarkan wang simpanan hari tua dari KWSP atau meminjam daripada pihak yang tidak sepatutnya demi kelangsungan hidup mereka. Saya kesal dengan siri kenyataan Menteri bahawa harga barang masih normal dan beliau kononnya telah mencapai 100% sasaran KPI bagi Kabinet HDP. Ini membuktikan bahawa beliau sebenarnya tidak berpijak di bumi yang nyata dan tidak prihatin akan nasib serta rasa sengsara ahli-ahli keluarga Malaysia. Memandangkan 100 hari telah berlalu sejak beliau dilantik dan oleh kerana beliau cuba berlengah tanpa mengambil tindakan tegas dan pantas, Perdana Menteri mesti mengotakkan janji dan menukar Menteri Kabinet HDP yang gagal ini, tegasnya. Beliau juga mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan apakah langkah-langkah yang akan diambil kerajaan untuk segera menjamin harga barang dapat dikawal. Petang kemarin, Biro Mobilisasi Amanah Nasional dan Peringkat Negeri tekad menggerakkan flash mob serentak seluruh negara. Flash mob bertemakan rakyat derita kita ke jalan raya tersebut dianjurkan bagi mendesak kerajaan menurunkan semula harga barangan makanan pada paras yang terkawal. Flash mob serentak seluruh negara diketuai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Templar Muhammad Sani Hamzan merangkap pengarah Biro Mobilisasi Amanah Negara serta Ketua Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Asma Alif. Mereka melakukan flash mob di hadapan Pusat Membeli Belah Sogo yang disertai kira-kira 20 orang. Sementara itu, di Sunway Pyramid, Subang Jaya, Selangor, Timbalan Pengerusi Amanah Selangor Azli Yusof yang mengetuai flash mob berkenaan menegaskan ini adalah suara rakyat sebagai peringatan pertama kepada kerajaan agar mendengar keluhan mereka. Kerajaan Pakatan Harapan telah dapat mengawal harga barangan khususnya yang asas, tetapi kerajaan Barisan Nasional sekarang ini kita lihat tidak dapat melakukan itu dan tidak dapat membela rakyat, dan inilah kenapa rakyat bersuara dan kita turun pada petang ini mewakili rakyat dan ingin melakukan ini sebagai permulaan, dan insya-Allah akan ada lagi momentum dan flash mob ini akan dilakukan sehinggalah kerajaan dapat menurunkan dan mengawal harga barang. Selagi harga barangan ini tidak dikawal dan tidak diturunkan, selagi itulah rakyat akan turun terus ke jalanan. Tegasnya, lapor Malaysia Deadline. Janganlah jadi macam bangau, bangau. Peruncit salahkan bekalan yang didakwa kurang. Pekebun kata bekalan berlambak dan mudah didapati. Rakyat mahu penyelesaian sekarang, bukan 9 Disember. Waktu Menteri hilang dari radar kerana adanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah berlalu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.